Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkatkan kalimah kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya juga istiadat Convocation Universiti Melaya kali ke-49 dapat berlangsung pada pagi ini. Istiadat Convocation adalah acara tradisi keilmuan yang unik bagi sesebuah universiti, baik dari segi proceeding, begitu juga dari pakaian yang khusus digunakan dalam istiadat ini. Perkataan universiti berasal dari bahasa Latin universitas. Universitas Magisterium et Scholarium bermaksud institut para sarjana dan kumpulan terpelajar. Universiti memiliki tradisi sebagai pusat perbincangan dan forum untuk kritik disuarakan secara demokratik, mengupas sesuatu isu secara objektif tanpa prejudis atau bias, kerana setiap pandangan yang disuarakan itu berteraskan fakta, data dan kebenaran. Demikian tradisi peranan universiti di zaman pertengahan dan medieval university hingga berupaya menjadi perkampungan para sarjana yang memiliki kekuatan dan keberanian berteraskan ilmu dan pengetahuan. Universiti menjadi perkampungan mengumpulkan cerdik pandai, berfungsi sebagai pusat penemuan dan perkembangan ilmu, serta memiliki autonomi yang dapat memastikan tidak berlaku sebarang kompromi yang boleh menyekat perkembangan alam keilmuan dan budaya kesarjanaan yang berteraskan fakta, data dan kebenaran. Negara-negara maju amat memahami peranan murni atau sacred role yang perlu dipenuhi oleh universiti, lalu menggaris serta melaksanakan dasar yang amat membantu perkembangan universiti. Kerana itu, universiti di negara-negara maju berkembang hebat hingga berjaya mencapai status penarafan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Universiti-universiti yang berada dalam kumpulan penarafan teratas di peringkat antarabangsa adalah universiti-universiti yang beroperasi di negara maju. Amat dialu-alukan apabila negara kita turut menzahirkan hasrat serta meletakkan sasaran supaya universiti-universiti negara ini berupaya mencapai tahap penarafan yang tinggi. Hasrat serta sasaran tersebut perlu didukung dengan dasar dan amalan yang berupaya memperkukuhkan perkembangan alam keilmuan dan budaya kesarjanaan yang tinggi dalam kampus-kampus universiti di negara ini. Universiti yang berada pada penarafan antarabangsa yang tinggi akan berupaya menarik perhatian dan minat para ilmuwan dan para sarjana terunggul dari seluruh dunia dan semestinya membawa keharuman nama kepada negara bangsa. Susulan dari penubuhan universiti nasional bagi memenuhi wawasan pembangunan sesebuah negara, universiti pada hari ini telah melalui proses transformasi dari rupa bentuk dan peranan asal mereka di zaman pertengahan. Sewajarnya bagi universiti yang dibiayai dengan sumber kewangan negara
memenuhi wawasan dan agenda pembangunan negara. Namun, perlu ada pendekatan bijak untuk dapat mengimbangkan antara keperluan memenuhi agenda nasional negara dengan keperluan menjamin tidak tercicir perkembangan alam keilmuan dan budaya kesarjanaan. Oleh itu, pentadbiran universiti perlu dilihat dari perspektif yang berbeza. Ia sama sekali tidak harus disamakan dengan amalan birokrasi pentadbiran awam yang lain. Alam keilmuan dan budaya kesarjanaan universiti perlu dicerminkan dari pelbagai aspek, merangkumi seni bina bangunan, lanskap, tenaga akademik, tata cara pengurusan serta tata cara hubungan kerja. Inovasi dan kreativiti lebih dapat ditingkatkan sekiranya pentadbiran universiti diberikan lebih banyak kepercayaan, perwakilan kuasa, fleksibiliti dan otonomi mengurus tadbir urusan harian. Setiap universiti perlu diberikan ruang luas untuk mengenal pasti identiti dan keunggulan masing-masing serta bidang yang mahu diberikan fokus. Keseragaman atau uniformity yang terlalu ketat atau rigid akan meninggalkan pengaruh negatif yang dikhawatiri, boleh menjejaskan daya inovasi dan daya kreativiti yang amat perlu dipupuk dalam alam keilmuan dan budaya kesarjanaan. Skim perkhidmatan tenaga akademik dan peruntukan keuangan universiti perlu dirangka selaras dengan pengharapan yang diletakkan kepada mereka untuk menghasilkan penyelidikan dan penerbitan, berperanan sebagai duta ilmu di peringkat antarabangsa, di samping tugas mengajar, membimbing dan mengawas pelajar. Dalam pertimbangan kerajaan untuk melanjut usaha persaraan wajib, kaki tangan perkhidmatan awam, usia persaraan tenaga akademik tidak harus disamakan dengan anggota perkhidmatan awam yang lain. Dalam dunia akademik, semakin lanjut usia para sarjana, semakin matang dan mendalam pengetahuan mereka. Adalah satu kerugian besar kepada institusi, begitu juga kepada negara. Apabila seseorang sarjana yang telah mencapai status kematangan terpaksa meninggalkan tugas di universiti, akan turut terikat dengan skim perkhidmatan yang mewajibkan mereka dibesarkan. Melahirkan seseorang sarjana yang hebat memerlukan masa yang lama, dan untuk itu sarjana yang hebat itu perlulah dimanfaatkan oleh institusi untuk tempoh yang optimal. Universiti Malaya telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melonjakkan penarafan yang lebih baik di peringkat antarabangsa. Menambah baik program pengajian, memastikan ia memiliki tenaga akademik berkaliber, menghasilkan penyelidikan bermutu tinggi, terus diberikan tumpuan. Universiti Malaya kekal menjadi universiti pilihan utama di kalangan pelajar tempatan, sementara lebih ramai pelajar antarabangsa telah memilih untuk mengikuti pengajian ijazah pertama di sini. Pada semester pertama, sesi pengajian semasa, bilangan mahasiswa antarabangsa telah meningkat 30% berbanding pengambilan sesi akademik terdahulu. Staf antarabangsa pada masa ini berjumlah 351 orang, merupakan 13% daripada jumlah keseluruhan staf akademik.
Jalinan antarabangsa semakin diperlukan. Universiti Malaya telah menandatangani memorandum persefahaman dalam aspek penyelidikan, pengajaran dan pertukaran staf dan pelajar dengan pelbagai institusi pengajian tinggi antarabangsa, antaranya National Dental Centre of Singapore, United Arab Emirates University, Peking University, Imperial College London, University of Sydney, University of California dan University of Madras. Sebagai sebuah universiti penyelidikan, perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti penyelidikan dilakukan secara berterusan, telus dan sistematik. Fakulti Perubatan telah memartabatkan penyelidikan dalam bidang perubatan dan kesihatan. Center for Apovirus Research and Reference, Dengue Fever, telah diberi pengiktirafan oleh WHO Collaboration Center. Pusat tersebut turut mendapat pengiktirafan Fellow in the American College of Cardiology and Fellow in the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions oleh Scientific Sessions di Las Vegas dan Gold Medal oleh International Union Against Cancer. Pembentukan siasat pelajar semakin diberikan perhatian. Melalui aktiviti mobiliti pelajar, para pelajar berpeluang merantau daripada suasana pembelajaran dalam kampus bertujuan melahirkan siswa yang mempunyai jati diri, daya saing yang tinggi di peringkat global. Pelajar dibolehkan menyertai program pertukaran pelajar dan membuat pembedahan jam kredit atau menjalani program latihan industri untuk mendapatkan pendedahan mengenai budaya kerja di syarikat-syarikat luar negara. Convocation kali 49 ini akan menganugerahkan ijazah dan diploma kepada 6,569 graduan dalam pelbagai disiplin ijazah pertama, pasca siswasa serta diploma. Dari jumlah tersebut, 187 graduan memenuhi kriteria untuk dianugerahkan ijazah doktor falsafah dan seorang doktor perubatan akan menerima ijazah masing-masing dalam sesi pagi ini. Convocation kali ini turut menganugerahkan ijazah kehormat kepada Dr. Daisaku Ikeda, seorang pejuang keamanan dunia. Sementara Profesor Datuk Dr. V.G. Kumar Das yang aktif dan iktiraf melaksanakan kerja-kerja penyelidikan hingga mengharumkan nama Universiti Malaya di peringkat antarabangsa akan dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus. Istiadat convocation pada pagi ini juga akan menganugerahkan anugerah pelajaran diraja kepada Nur Rashidah Arifin, graduan Akademi Pengkajian Islam, dan Benjamin Ong Jia Ming, graduan Fakulti Sains. Kejayaan saudara-saudari dicapai melalui ketukunan usaha dan minda berfokus. Disiplin yang telah dipupuk untuk mencapai kejayaan ini hendaklah ditingkatkan untuk mencapai kejayaan lebih cemerlang dalam alam pekerjaan, alam kehidupan dan alam keluarga. Amalkan budaya menghargai jasa ibu bapa dan budaya berterima kasih kepada para guru. Semaikan semangat taksir yang kukuh kepada raja dan negara di samping berazam untuk membina negara yang kekal berdaulat dan warga yang kukuh berpadu. Beta mengucapkan tahniah kepada para graduan, ibu bapa dan sanak saudara masing-masing
BET merakamkan penghargaan kepada para pendidik, para pentadbir dan seluruh warga universiti, kerja universiti yang telah memberikan khidmat terbaik dalam memastikan alam dan proses pembelajaran terlaksana dengan sepenuhnya yang mungkin.